Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali dan selamanya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kekalkan kita di dalam nikmat dan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat. Dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan segala perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala angkat kesusahan kita, lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini insya-Allah kita akan sambung lagi kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin wasiat Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, masih lagi dalam membincangkan peringkat ilmu dan makrifat. Sebelum ni tuan-tuan, kita ada menceritakan tentang kepentingan ilmu tasawuf. Dan kita masih lagi menceritakan tentang ilmu tasawuf, kepentingan ilmu tasawuf. Ilmu yang mana perlu diusahakan oleh setiap individu untuk menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu orang hamba mukmin yang sebenar. Dalam kitab sambungan kitab, kata Imam pensyarah kitab, semoga dengan ilmu sir seseorang berjaya mengagungkan Allah dan ikhlas terhadapnya. Ilmu sir yang dimasukkan dalam, disebutkan di dalam kitab ini ialah ilmu tasawuf. Dengan ilmu tasawuf ni, semoga seseorang itu berjaya mengagungkan Allah Ta'ala dengan ikhlas terhadapnya. Sebab apa? Bila seseorang itu dia mendalami ilmu sir, ilmu tasawuf, maka dia akan tahu perkara-perkara yang dituntut untuk diusahakan dalam dirinya, dalam amal ibadatnya. Dan dia tahu apakah perkara-perkara yang perlu dijauhkan dalam setiap diri dia dan daripada setiap amalnya. Adapun ia hendaklah disertakan dengan niat yang baik agar dapat terhindar dari penyakit yang boleh merosakkan ibadat. Fardu ain ini boleh dipelajari melalui ilmu syariat, iaitu ilmu fiqh yang membahaskan tentang masalah taharah, sembahyang, puasa dan lain-lain lagi. Itulah batas yang harus dimiliki oleh setiap ilmu. Jadi ilmu sir, ilmu tentang tasawuf ni juga tuan-tuan, fardu ain ini perlu juga dipelajari melalui ilmu syariat. Perlu disertai juga. Perlu disertai dengan ilmu syariat. Kita tidak boleh belajar hanya ilmu syariat. Kita hanya kata kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita solat. Kita tak boleh kata kita dekatkan diri Allah kepada Allah SWT, kita betulkan yakin kita, kita betulkan kita punya keikhlasan kita, tetapi kita tinggalkan ilmu syariat, kita tinggalkan solat, kita tinggalkan puasa, maka bila batasan-batasan ini tiada, kan, dia akan jadi kerugian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, kerana setiap individu yang menginginkan jalan menuju akhirat perlu menghimpunkan antara syariat dan hakikat. Hakikat tanpa syariat adalah batal dan syariat tanpa hakikat adalah kosong. Contoh, orang yang hanya menggunakan hakikat, ada orang yang diperintahkan untuk mendirikan solat sembahyang. Dia pun menjawab, aku tidak perlu menunaikan solat kerana jika telah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz, aku pasti masuk syurga walaupun tanpa mendirikan solat. Sebaiknya jika Allah Ta'ala menetapkan aku sebagai orang yang celaka,
tentu aku dimasukkan ke dalam neraka walaupun aku mengerjakan solat. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu dalam kita mendalami ilmu hakikat ni ilmu tasawuf, dalam kita mendalami ilmu hakikat perlu disertakan dengan ilmu syariat, perlu melalui ilmu syariat. Tanpa ilmu syariat tak akan jadi, dia akan jadi kosong kan? Satu pepatah kan? Orang kalau ikut tabligh ni dia ada bahaskan dalam, kalau tuan-tuan dalam satu muzakarah 6 sifat ataupun 6 perkara ataupun dipanggil 6 point kan, peringkat yang ketiga, poin yang ketiga, perkara yang ketiga, sifat yang ketiga adalah ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir ni penting disertakan di antara ilmu dan zikir. Ilmu ni ialah syariat, zikir itu adalah tasawuf ya, tentang hakikat. Ilmu ni bila disebutkan tentang ilmu itu adalah syariat, ilmu zahir, dan zikir ni adalah ilmu batin, iaitu tentang hakikat kan. Bila kita sebutkan tentang syariat, dia perlukan ada hakikat. Bila disebutkan tentang hakikat, dia perlukan syariat. Kedua-dua ni lazim malzum, perlu satu sama lain, perlukan satu sama lain. Syariat perlukan dengan hakikat, hakikat perlukan dengan syariat. Seorang yang mana dia berjalan kan, ilmu hakikat ni dia umpama cahaya. Ilmu hakikat ni umpama cahaya, ilmu syariat ni umpama jalan. Kalau orang ada cahaya tapi tak ada jalan, dia tak akan sampai kepada tempat yang dituju. Begitu juga kalau ada jalan tanpa ada cahaya, dia tak akan dapat sampai. Jadi dia perlu duduk. Begitu juga ada juga perbandingan ilmu syariat dan ilmu hakikat ni umpama sebuah basikal. Ilmu syariat ni dia umpama tayar hadapan. Ilmu hakikat tasawuf kan, dia adalah umpama tayar belakang kan? Dia akan menolakkan, dia akan menggerakkan seseorang itu untuk beramal. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya di antara kedua-dua ilmu ni. Seseorang yang belajar tentang syariat, dia belajar tentang hukum ahkam, dia belajar tentang solat, dia belajar tentang puasa, zakat, haji, dia perlu ada juga ilmu hakikat tentang keikhlasan, tentang bagaimana untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, sabar, qanaah, bagaimana dia nak elakkan diri dia daripada riak, sum'ah, kibir. Bila ada perkara-perkara ini tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, sempurna kedua-dua ini kan? Dia belajar ilmu syariat, dia belajar tentang solat, sempurna tentang solatnya. Dalam masa yang sama juga dia jaga keikhlasan dia jaga elakkan daripada ada riak, sum'ah, kibir, ada rasa ujub kan? Dia dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah dia akan jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Masya-Allah, hari ini tuan-tuan kita belajar tentang kan, kita tahu tentang syariat solat. Tapi berapa ramai orang yang solatnya hanya sekadar, pepatah Melayu kata apa ni, melepaskan batuk di tangga, hanya menunaikan yang wajib sahaja. Masya-Allah, tu pun dia solat alhamdulillah juga, daripada yang tak solat. Ada orang tak solat sebab apa? Kerana dia tak nampak pun apa-apa. Ada orang solat tapi solat je hanya kosong semata-mata, hanya sekadar mempamerkan sahaja dia solat tetapi dalamannya kosong kan? Akhirnya dia menjadi rugi. Itu satu syariat. Ada orang yang mengusahakan hakikat kan, tapi dia tak solat. Seperti mana tadi disebutkan kan, kalau saya solat, kalau saya kalau kat dalam kalaulah Allah Taala kata dah dalam mahfuz saya ni ahli syurga, saya tetap ahli syurga.
Saya solat ke tak solat ke, maka saya tetap ahli syurga. Ini yang firqah batilah, kefahaman firqah batilah yang perlu dielakkan, perlu kita berhati-hati. Ada orang sampai tahap macam ni tuan-tuan. Perkara ni bukan cakap-cakap ada ke orang macam ni, ada. Ini sebab apa? Terlalu mengusahakan ilmu hakikat semata-mata sehinggakan dia tinggalkan syariat. Kan? Dulu-dulu satu masa dulu, sekarang ni kurang sikit dengar. Satu masa dulu kalau saya pergi mana-mana tempat, pernah jumpa orang-orang macam ni. Biasa dalam kampung-kampung. Tak tahulah, wallah alam ada lagi tak golongan macam ni. Kan? Solat. Dah solat dah? Orang tanya, dah solat dah? Dah solat. Bila solat tak nampak pun dah niat dia. Niat. Ni kena berhati-hati tuan-tuan. Kan? Ada sampai orang yang mana dia mengusahakan ilmu hakikat sehingga kan dia meninggalkan syariat. Orang yang macam ini tuan-tuan, dia boleh binasa. Boleh binasa, bahaya. Kan? Syariat tanpa hakikat, kita solat tanpa ada keikhlasan, penuh dengan keriakan, dengan sum'ah, dengan ujub, maka boleh membinasakan solat kita, boleh membinasakan ibadat kita. Begitu juga dengan kita berhakikat, kita sibuk dengan hakikat, kita sibuk dengan tasawuf, tetapi kita tinggalkan syariat pun boleh membinasakan kita. Jadi kena berhati-hati. Kedua-dua perkara ni dia bersangkut paut. Dia bersangkut paut. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan dalam ini satu lagi perumpamaan, kan pensyarah menyebutkan begitu celakanya seseorang yang hanya berpegang kepada hakikat dengan meninggalkan syariat. Orang-orang zaman dahulu menyebutkannya sebagai ahli hakikat tanggung. Ini bahasa dia. Dipanggil ahli hakikat tanggung. Jika pada binatang, tanggung ni bererti haiwan yang belum berbulu. Para ahli hakikat tanggung itu menganggap bahawa dirinya itu benar, padahal syariat adalah perintah Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Ini sebutan bahasa dia tanggung. Saya tengok dalam kamus tak jumpa makna tanggung ni. Tanggung ni bila kata maksud dia adalah haiwan yang belum berbulu, biasanya haiwan yang baru lahir lah. Kan, haiwan anak kucing kita tengok baru lahir, kan, baru keluar, maka dia biasanya tak ada bulu. Ataupun kita tengok macam mana tonggil lah, kita panggil tonggil, tak tahulah istilah dia macam mana. Dia panggil tak nampak apa-apa, tak ada rupa apa-apa. Yang ini perumpamaan dia baik lagi, boleh cantik lagi. Kalau guru saya pernah tanya orang, kan, bila orang duk bahas, ustaz, saya dah tak perlu ibadat ni, saya dah dapat hakikat lah, kan, dah dapat hakikat, kan. Ustaz saya biasa jawab kalau hakikat ni tanpa syariat ni, dia umpama sesuatu tu yang ada isi tanpa ada kulit dia. Ada isi tanpa ada kulit. Isi tanpa kulit. Apa benda yang mana ada isi tak ada kulit? Puas fikir apa benda? Rupa-rupanya najis. Baru ni ada orang share tentang saraf. Dalam gambar tu tunjuk macam mana saraf manusia bila tiadanya daging dan sebagainya, nampaknya begitu buruknya. Tuan-tuan, satu perkara yang mana dia ada isi, yang mana tiada kulit, najis lah. Kita tengok najis macam mana buruk dia. Itulah keadaannya, rupanya rosaknya bila hakikat yang mana kita usahakan hakikat tanpa syariat. Jadi kena faham betul-betul tuan-tuan, bukan kita nak lihat kepada orang, oh ni ahli zikir, ni kita nak tengok pandang. Saya seperti mana awal tadi saya kata, hakikat tasawuf, syariat, ibadat ni tuan-tuan, kedua-duanya adalah lazim malzum, saling memerlukan. Dalam kita beribadat, dalam kita bersyariat, dalam kita menunaikan solat, puasa, zakat, haji, kita tunaikan ibadat-ibadat ni tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, perlukan hakikat, perlukan tasawuf. Begitu juga dalam kita mengusahakan hakikat, kita mengusahakan tasawuf, perlukan syariat. Kedua-dua ni saling memerlukan. Tak boleh kita kata hanya kita beribadat semata-mata, kemudian kita tinggalkan
Kita tinggalkan kita punya keikhlasan kita kepada Allah. Kita tinggalkan tahammul. Kita tinggalkan kesabaran. Nak buat ibadat ni tuan-tuan, perlukan sabar. Nak buat ibadat yang sempurna ni perlukan kesabaran. Nak buat ibadat yang sempurna ni, dia ada kesabaran dia, ada kesusahan dia, perlu ada tahammul, ada qanaah, ada tahammul ni menanggung akan kesusahan. Ini perkara normal. Bila kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan berhadapan dengan pelbagai ujian, musibah. Ujian ni akan datang. Ujian ni akan datang. Kan? Itu sebabnya perlukan sabar, perlukan dengan sabar. Dia perlukan dengan tahammul. Ini ibadat. Dan nak dapatkan sabar dan tahammul ni kena perlukan dengan hakikat. Kalau kita buat ibadat dengan keadaan senang lenang, tak ada sesuatu, masih ada sesuatu perkara lagi. Ada perkara yang masih lagi yang mana belum sempurna. Masih ada perkara yang belum sempurna. Kan? Dalam nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna ni, kita kena kita kena hadirkan Allah Taala dalam diri kita. Dan kehadiran itu bila datang dengan kesusahan. Hari ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bila susah sikit untuk tunaikan ibadat tu, maka kita pun tinggalkan ibadat ni, bila hakikat kita tak ada. Jadi seperti mana saya kata tadi awal, hakikat iaitu ilmu tasawuf dan syariat, ibadat, kedua-duanya saling perlu memerlukan. Sebab tu tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita perlu untuk menghasilkan kedua-dua ilmu ini, ilmu ibadat iaitu fiqh, dan ilmu hakikat iaitu tasawuf. Adapun nikmat masuk syurga itu adalah semata-mata kerana kurniaannya dan bukan kerana amalan kita sahaja. Ini kerana jika kita sembahyang 1000 tahun sekalipun, ia masih belum cukup untuk membayar nikmat sebelah mata. Maka hakikat tanpa syariat adalah jalan yang salah. Menurut sejarah jatuhnya benteng kerajaan ahli sunnah terkuat di Indonesia, Demak, adalah disebabkan timbulnya aliran-aliran yang hanya berpegang pada hakikat tanpa syariat. Ini tuan-tuan, kalau nak cerita, nak bahaskan tentang hakikat tanpa syariat ni, banyak benda ni tuan-tuan, banyak perkara. Dia bila kita nak buat sesuatu, kita nak betulkan keyakinan kita kepada Allah. Hakikat ni yakin kita kepada Allah, yakin kita punya ikhlas, kita punya sabar, kita punya tahammul, kita mengharapkan semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas, istikhlas, macam-macam perkara yang mana kita letakkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ni tuan-tuan, kita nak letak kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, perlukan dengan syariatnya, perlukan dengan ibadatnya, perlu juga dengan ibadatnya, kan, perlu juga dengan usaha dia. Kan, dalam firqah batilah ni, antara firqah batilah ni ada golongan-golongan yang dipanggil sebagai qadariyah. Golongan-golongan yang dipanggil, qadariyah, dipanggil sebagai jabariyah. Jabariyah ni dia beranggapan bahawasanya semua Allah, kan, makhluk perlu usaha. Dia kata kalau Allah Ta'ala dah tentukan saya begini, saya dapat begini. Kalau Allah Ta'ala tentukan saya begitu, begitulah, tanpa dia usaha. Ini satu firqah batilah yang mana kita perlu berhati-hati. Dulu pernah saya cerita benda ni. Ada dua firqah yang bertentangan, kan, yang dipanggil sebagai, satu ni Jabariyah dan satu ni dipanggil Qadariyah. Satu firqah Qadariyah, satu lagi firqah Qadariyah. Dua firqah ni, dua kumpulan ni tuan-tuan, kumpulan yang berbahaya dalam bab i'tiqad. Jabariyah ni semua Allah. Qadariyah ni dia kata Allah Ta'ala dah bagi kuasa kepada makhluk, maka makhluklah yang menentukan dia sama ada dia dapat baik ataupun buruk. Dua-dua ni salah. Sekarang ni tuan-tuan, kita banyak dengar, kalau buka dalam media sosial tu banyak kata ni ikhtiar, ni ikhtiar, ni saya dah ambil jalan ikhtiar, saya dah ambil jalan ikhtiar. Bila dah ambil jalan ikhtiar, satu perkara kita kena faham, susun elok-elok. Okey, cerita elok-elok. Satunya Qadariyah, satunya Jabariyah. Qadariyah ni mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kuasa kepada makhluk, maka makhluklah yang menentukan dia. Makhluk, kesan sesuatu benda tu adalah pada makhluk. Makhluk itulah yang memberi kesan. Baik dan buruk adalah daripada makhluk itu. Jabariyah ni semua Allah.
Kan, saya serah diri saya pada Allah. Allah Taala buat saya nak makan, contoh dia nak makan, dia duduk je, tak perlu pergi mana-mana, tunggu je makanan sampai. Ni kata Jabariyah. Semua Allah Taala tentukan untuk dia. Baik, kedua-dua firqah ni batil lah. Ahli sunnah wal jamaah ni antara kedua-dua ni. Ahli sunnah wal jamaah di antara kedua-dua. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan, pandangan ahli sunnah wal jamaah, keyakinan yang sepatutnya kena ada ialah semua perkara adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara yang terjadi, yang berlaku, datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebagai makhluk, kita dituntut untuk berusaha juga. Dan dalam kita berusaha, kita perlu yakin yang memberi kesan pada usaha kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan Allah semata-mata, kita bukan makhluk semata-mata. Kan? Ada orang dia usaha, dia biarkan diri dia tawakal. Tawakal semata-mata tanpa berikhtiar. Ada orang dia hanya semata-mata berikhtiar semata-mata tanpa ada tawakal. Dua-dua ni salah. Sebagai hamba yang sebenar, satu orang mukmin yang sebenar, ialah dia usahakan antara tawakal dan juga ikhtiar. Kedua-dua ni dia usahakan. Bila kata tawakal dan ikhtiar ni tuan-tuan, kan, apa yang saya faham ulama-ulama sebut, bila kita tawakal, hari ni ramai faham, dia kata dia usaha dulu, ikhtiar dulu, baru tawakal. Sebenarnya keadaan ini, susunan ini kurang tepat. Kan, sebagai satu orang mukmin, dia kena bertawakal dulu. Maksud dia apa dia? Dalam dia nak berusaha, sebelum dia nak berusaha, dia perlu doa dulu. Dia mohon dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mudahkanlah aku dalam usaha-usaha ini, dalam aku nak berusaha sebegini. Kan, dia nak jalan begini, dia nak usaha begini, jalan. Jadi kemudian barulah dia berusaha, dia ikhtiar, dia gunakan ikhtiar yang okey. Apa cara yang sepatutnya, dia gunakan cara yang sepatutnya. Kemudian selepas ikhtiar, kemudian dia barulah serah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ulama menyatakan, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtiar ini hanya sekadar ikhtiar. Kita tidak boleh yakin dengan ikhtiar kita. Bukan ikhtiar kita yang memberi kesan baik dan buruk. Kena faham betul-betul. Kita ikhtiar bukan bermakna ikhtiar kita lah yang memberi kesan baik dan buruk. Kena faham. Kita ikhtiar, dalam masa kita berikhtiar, satu, kita ikhtiar duniawi kita. Ada juga kita kena ikhtiar ukhrawi kita. Kita kena yakin dengan kita punya amalan kita. Doa, kemudian dia beramal. Amal tu tuan-tuan memberi kesan. Yakin dengan amal, bila kita selesaikan sesuatu perkara lebih dengan amal, maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita ikhtiar dengan sesuatu perkara. Misalnya bekerja, contohnya tuan-tuan, kita bekerja. Orang nak cari rezeki, dia nak makan, dia nak minum. Dia nak makan, dia nak minum, dia nak hidup. Maka dia perlu bekerja, dia kena cari nafkah, kena cari duit. Kan, ni ikhtiar. Ya Allah, saya nak makan, saya tak ada duit, jadi dia kerja. Dia doa, ya Allah, aku ni perlukan pekerjaan, aku ni perlukan sesuatu pekerjaan, maka bantulah aku, mudahkanlah aku untuk bekerja. Jadi keluar dia bekerja. Kan, dia bekerja. Tapi tidak boleh yakin dengan pekerjaan dia mendapatkan nafkah, mendapat rezeki. Yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menahan rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, dia perlu yakin bahawasanya dengan amal dia bantu dia dengan amal. Kan, antara amalan-amalan yang boleh menarik rezeki ni tuan-tuan, istighfar. Berbanyakkan istighfar, berbanyakkan selawat. Ada satu orang sahabat, ya Rasulullah, aku akan perbanyakkan selawat pada Tuhan. Aku akan banyakkan selawat pada Tuhan. Nabi SAW tanya pada dia dalam hadis riwayat Tirmizi. Nabi SAW tanya pada dia, kamu nak selawat berapa banyak? Aku nak selawat 1/4 dalam kehidupanku. Dalam masa seharianku, 1/4 dalam masa seharianku aku nak akan perbanyakkan selawat pada Tuhan. Nabi SAW kata, bagus, Masya Allah, khair, bagus. Tapi kalau kamu tambah lagi bagus. Maka dia kata, kalau macam itu aku nak bagi masa setengah kehidupanku. Setengah masa kehidupan aku ni untuk selawat pada Tuhan. Nabi SAW kata, bagus. Tapi kalau kamu bagi lebih lagi bagus.
Kemudian dia kata, aku nak bagi selawat masa kehidupan aku, sepanjang masa hidup aku ni, untuk selawat pada Tuhan. Sepanjang-panjang masa untuk selawat pada Tuhan. Apa aku jawab Nabi SAW? Itu bagus. Kan siapa yang mana dia selawat pada aku, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan kerisauan-kerisauannya. Allah Taala akan sempurnakan kerisauannya. Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosa dia. Sebelum ni kalau tuan-tuan mungkin ada pernah dengar, ada ulama, ada guru yang mengajak kita mengamalkan selawat. Guru saya dia lancarkan dulu sebelum ni berapa lama, suatu ketika dulu ada lancarkan satu kitab Barakat Makiyah. Kitab Barakat Makiyah ni dikumpulkan nama-nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang 900 ke 800 nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan. Kemudian nama-nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dikumpulkan daripada Al-Quran dan hadis, dan daripada nama-nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disertakan dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian nama-nama terus semua nama-nama. Dan kitab itu dibahagikan kepada 7 bahagian, 7 hizib. Kan? Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, antara kelebihan dia testimoni, orang kata testimoni. Orang yang mengamalkan Barakat Makiyah ni tuan-tuan, masalah mereka selesai. Ada orang yang ada masalah kena kes di mahkamah, dia menang kes mahkamah. Ada orang ada masalah ini, dia selesai masalah ni dengan amalkan selawat. Sehingga kan ada mereka-mereka yang tak percaya dengan ilmu tasawuf ni, kata ni kitab ni macam poket Doraemon. Semua kita nak boleh dapat. Tuan-tuan, kan orang yang macam ini, orang kata dia tak baca hadis. Tak baca hadis, dia tak jumpa pun kelebihan selawat ni. Orang yang baca selawat, seperti mana saya kata tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan urusan-urusan dia, kerisauan dia. Apa lagi kita nak? Kan kita risaukan dengan kehidupan kita. Kita risau lagi-lagi sekarang ni dengan keadaan pandemik hari ini. Macam-macam kita risaukan tentang rezeki kita, tentang keselamatan kita, tentang kebahagiaan kita. Ini yang kita risau. Perbanyakkanlah selawat. Allah Taala akan sempurna. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni ikhtiar kita. Kan sambil kita tahu yang Allah Taala ni berkuasa, kita ikhtiar banyakkan selawat. Kita banyakkan juga amal, kita perbanyakkan juga usaha kita, bekerja sebagainya. Kita doalah jaga perkara-perkara yang sepatutnya kita jaga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu, Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan rezeki kita. Sebelum ni saya dah pernah cerita dah. Orang yang bertakwa, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang mana bertakwa, dia dekatkan diri daripada Allah, dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan bukakan dia jalan-jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala akan berikan dia rezeki yang mana tak disangka-sangka. Oleh itu tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang sepatutnya sebagai hamba Allah Taala yang sebenar, dia bukan hanya sekadar dia berikhtiar semata-mata, bahkan dia perlu juga bertawakal. Dan bukan hanya semata-mata bertawakal, dia perlu juga berikhtiar. Mukmin yang sebenar, dia bertawakal, kemudian berikhtiar, kemudian dia bertawakal, serah diri pada Allah Taala. Dalam masa berikhtiar ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, cara berikhtiar bukan hanya ada satu cara. Kadang-kadang ada orang kata kena buat macam ini, inilah baru cara ikhtiar. Satu masa zaman Saidina Umar radhiyallahu taala anhu, zaman Saidina Umar berlaku wabak. Nabi Saidina Umar nak pergi satu tempat tu ada wabak. Saidina Umar radhiyallahu taala anhu berhenti dulu sampai satu tempat. Bila berita sampai tempat yang beliau nak pergi tu ada wabak, beliau telah berhenti. Beliau musyarat dengan sahabat-sahabat yang ada, jemaah yang ada. Kan semua kata pergilah, ada yang kata pergi, ada yang kata tidak pergi. Ada yang kata pergi, ada yang kata tidak pergi. Akhirnya bila dah mesyuarat, Saidina Umar membuat keputusan tak perlu pergi. Kita tak perlu pergi. Kan bila dengar mesyuarat dan sebagainya, bila dengar dalil-dalil yang ada, maka akhirnya keputusan yang dibuat oleh Saidina Umar radhiyallahu taala anhu, kita tak perlu pergi ke tempat yang ada wabak tersebut. Ada satu suara tanya, tuan takut ke dengan wabak? Kan? Tuan tak yakin ke dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Tak yakin dengan takdir Allah Taala? Yakin dia. Ini nama tawakal. Tuan tak yakin ke dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Maka apa yang Saidina Umar buat? Apa jawapan Saidina Umar?
Kan, kerana beliau tak pergi, beliau kata aku tidak pergi kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lari daripada takdir kepada takdir Allah. Aku tak pergi sana, kan, aku pergi ke tempat lain, itu pun takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa dia tuan-tuan? Kalau kita usaha, cara kita usaha ni, apa sahaja kita usahakan ni, semua ni takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ni usaha kita. Usaha kita ni adalah bergantung kepada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk satu tempat tu, tak masuk satu tempat itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menerima musibah, kita tak terima musibah, itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kerana kita kata ni dia ikhtiar kita, cara ikhtiar kita dah menentukan takdir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang lain pun berikhtiar juga. Dia pun berikhtiar juga. Itu pun dia mengharapkan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena faham betul-betul. Kena faham betul-betul yang mana usaha ni sekadar usaha, dan yakin kita perlu letak dalam usaha kita bahawasanya apa yang kita lakukan itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha perlu usaha, tapi jangan yakin kepada usaha yang boleh memberi manfaat dan mudarat. Yang boleh memberi manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kan syariat dan hakikat. Dalam kita menunaikan ibadat, kita perlukan dengan syariat. Begitu juga dalam kita menunaikan syariat, dalam kita menunaikan ibadat, kita perlukan dengan hakikat. Begitu juga dalam hakikat seperti zikir, dekatkan diri kita kepada Allah. Dan begitu juga dalam kita berhakikat, perlukan dengan syariat. Dan begitu juga dalam kita berusaha, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlukan dengan tawakal. Tapi dan tawakal pun perlu berusaha. Walau bagaimanapun dalam kita berusaha, kena yakin bahawasanya apa sahaja yang kita lakukannya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, saya rasa sampai sini sahaja. Moga yang baik ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.